Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Penggunaan rokok elektronik akan dikawal ketat. Menerusi peraturan kawal selia di bawah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, ia akan dikuatkuasakan bulan ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata setakat ini penggunaan rokok elektronik masih dikawal selia bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan kawalan hasil tembakau 2024. Tidak ada undang-undang yang statik, ya. Kita akan terus menilai, menimbang, mempertimbangkan, ya, untuk kita mencapai demi kesihatan awam, itu istilahnya. Jadi buat hari ini kita ambil sikap, ambil pendirian, kita sudah ada undang-undang untuk meregulasi ataupun mengawal selia produk merokok sebuah jenis termasuk e-sigaret. Bagaimanapun peraturan kawal selia bawah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2004 akan dilaksanakan terlebih dahulu, iaitu menjadikan produk merokok termasuk vape sebagai produk yang dikawal selia dengan ketat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata masyarakat kini berada dalam fasa hidup bersama COVID-19 dan dalam peralihan ke arah meneruskan kehidupan seperti biasa. Keputusan dibuat semasa mesyuarat pasca Kabinet Peringkat Kementerian Kesihatan. Dalam post-cap meeting saya baru-baru ini, post-cap meeting dalam TKM, ya, kita dalam post-cap meeting yang mutakhir, kita dalam buat keputusan bahawa kita akan sekarang ini live with the virus. Kita sudah tamat soalan pandemik dan segala SOP-nya itu, ya. Misalnya PHIC itu sudah kita ambil sikap untuk, ya, memulakan fasa living with the virus like all other viruses and pathogenic microorganism yang lain, ya, seperti influenza, ya, punya Zika dan sebagainya itu yang menjadi another virus out there yang kita kena perlu mengambil, ya, hati-hati dan mengambil tindakan jaga-jaga, dan ini adalah penting. So moving forward, we are now living with the virus. Beliau mengingatkan masyarakat untuk menjalani kehidupan secara normal tanpa mengabaikan prosedur operasi standard SOP COVID-19 seperti pemakaian pelitup muka serta sentiasa memantau tahap kesihatan sekiranya bergejala. Jabatan Pendaftaran Negara JPN tidak terlibat sama sekali dalam penganjuran program taklimat dan penerangan kewarganegaraan seperti yang tular di media sosial sebelum ini. Kenyataan JPN menegaskan program itu bukan anjuran bersama. Malah tiada jemputan penyertaan ke program terbabit diterima JPN. Sebarang permohonan berkaitan kewarganegaraan hanya boleh dibuat di kaunter pejabat JPN dengan kehadiran pemohon itu sendiri. JPN menegaskan penganugerahan taraf kewarganegaraan merupakan anugerah tertinggi Kerajaan Malaysia kepada individu yang benar-benar layak dan memenuhi syarat. Proses yang dilaksana kerajaan tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan dan selari dengan undang-undang yang berkuasa bagi memastikan kedaulatan dan keselamatan negara terjamin. Kementerian Kerja Raya KKR mengesahkan tiada keretakan pada persimpangan bertingkat lebuh raya Setiawangsa Pantai SPE di Jalan Caras. Menerusi kenyataan dimaklumkan pemeriksaan mendapati hanya kesan garisan hitam iaitu sendi pembinaan semasa kerja konkrit yang dibuat dahulu. Konsultan juga telah mengesahkan struktur portal lebuh raya tidak terjejas dan selamat. Satu laporan pemeriksaan serta pengesahan selamat akan disedia dan dikemukakan kepada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Pemeriksaan dibuat LLM, syarikat konsensi SPE dan pihak konsultan EDP. Terdahulu, seorang pemilik akaun X menyuarakan kebimbangan kemungkinan terdapat keretakan di jambat tersebut berdasarkan dua kopi gambar yang didakwa dirakam pada April lepas dan bulan ini.
Ucapan itu mendapat reaksi Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi yang mengarahkan LLM dan syarikat konsensi SPE membuat pemeriksaan dan penilaian segera di lokasi itu. SPE dibuka sepenuhnya 3 November lepas, mempunyai laluan 3 lorong 2 hala dan 7 persimpangan bertingkat serta menghubungkan beberapa lebuh raya lain bagi meningkatkan kecekapan rangkaian dan mengurangkan kesesakan di ibu negara. Angkatan Tentera Malaysia ATM komited membantu komuniti veteran ATM menerusi program My Hero Vending Machine. Ketua Pengarah Jabatan Hak Ehwal Veteran ATM, Major General Zamri Jeffrey Darus berkata, program itu dijangka meningkatkan tahap sosioekonomi golongan tersebut. Program ini pada dasarnya adalah diinspirasikan daripada program inisiatif pendapatan rakyat IPR, inisiatif pendapatan rakyat oleh kerajaan yang memfokuskan kepada strategi serampang dua mata iaitu menambah pendapatan keluarga miskin tegar dan B40 serta pada masa yang sama berusaha menyelesaikan masalah ekonomi harian terutamanya melalui beberapa inisiatif melalui IPR. Beliau berucap pada majlis pelancaran program My Hero Vending Machine di ibu negara. Persembahan nyanyian dua generasi penggiat lagu-lagu tradisional negeri Pahang menjadi pengisian Senandung Rakyat Pahang 2024. Program anjuran RTM Pahang itu berlangsung di Auditorium Darul Makmur, Kuantan malam tadi. Program turut diserikan dengan keberangkatan tiba Tengku Ampuan Pahang, Tengku Azza Aminah Maimunah Iskandariah. Program berkenaan kesinambungan pertandingan Senandung Rakyat Pahang yang diadakan di lokasi sama tahun lepas oleh 10 finalis. Selama 2 jam, 14 lagu-lagu tradisional setiap daerah di Pahang dipersembahkan. Antara artis yang membuat persembahan ialah Roslan Ma'adun, Anak Kayan, Anok Semantan, Lera Malik, Cik Hasan Farah Wahida dan Sol Bahari. Program dihoskan oleh DJ Harun dan Noh Kiriah selain disediakan lagi dengan persembahan daripada artis jemputan iaitu Datuk Zainal Abidin. Turut hadir timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Nasruddin Abdul Muttalib dan Pengarah Bahagian Program Radio Saiful Zaman Yusof. 1.5 juta ringgit telah diperuntukkan Kementerian Seni dan Budaya Motek menerusi Geran Tabung Bantuan Seni TBS kepada penggiat seni yang layak sepanjang tahun lalu, manakala RM300,000 telah disalurkan sehingga Mei lalu. Sejak 2002, 42 penggiat seni telah menerima geran berkenaan melibatkan peruntukan RM2.4 juta. Menurut Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad, geran TBS diwujudkan usaha membantu penggiat seni tempatan menganjurkan aktiviti kesenian yang berkualiti. Kriteria kebanyakan adalah daripada para penggiat seni kita lah, atau pelukis. So pelukis ni banyak kategori, sama ada pelukis muda atau pelukis senior. Tapi yang paling penting adalah proposal ni orang hantar, dia akan dipertimbangkan terutama sekali untuk mintai pendedahan program kesenian peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian pembukaan semula Balai Seni Negara Langkawi. Jenazah wartawan hiburan popular era 80-an dan 90-an Kamal Huzaini Kamaludin atau Hus selamat dikebumikan di tanah perkumpulan Islam berpusat daerah Seberang Perai Utara malam tadi. Terdahulu jenazah Allahyarham dibawa ke Masjid Abdullah Fahim untuk dimandi dan dikafankan, diikuti solat jenazah selepas solat Isyak. Solat jenazah diimamkan oleh Imam Masjid Abdullah Fahim Muhammad Izzat Majidi yang turut disertai kira-kira 200 jemaah dan ahli keluarga. Jenazah kemudian dikebumikan kira-kira pukul 9.45 malam. Allahyarham meninggal dunia di rumah abangnya di Bertam Perdana pada pukul 6.10 petang semalam akibat kanser usus tahap 4 dan didiagnos sejak Mac lepas. Sementara itu, Menteri Komunikasi Fahim Fadil menzahirkan ucapan takziah atas pembagian Hus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut berduka cita dan mendoakan semoga roh Allahyarham Hus dicucuri rahmat serta ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Menurut Fahmi, Allahyarham Hus cukup terkenal pada era 80-an dan 90-an. Penulisannya sentiasa dinantikan peminat industri hiburan.
Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka.